Pakatan NATO. Tapi pergerakan rakyat Turki, insya-Allah Turki sedang kembali kepada culture, budaya dan pemerintahan Islam, insya-Allah. Belum lagi capai, tapi sudah menuju ke arah itu. Saya yakin penuh, hadirin sekalian. Yakin seyakin-yakinnya. Yakin. Masa yang terdekat, bila berlaku pembebasan di Turki, penggabungan atau kerjasama dengan Iran, bangun kebangkitan Islam di Palestin dan di sekitarnya, yakinlah bahwa kita akan balik bersembahyang di Masjid Al-Aqsa tidak lama lagi, insya-Allah. Sudah nampak jalan-jalan itu. Saya baru balik daripada umrah. Sebagai seorang lelaki, rijal, saya dan tuan-tuan, umrah dan ziarah kita tidak lengkap. Sebab kita umrah di Mekah, di Masjidil Haram. Lepas pakai ihram di Miqat, pergi tawaf di Kaabah, semayang sunat tawaf, pergi sa'i antara Safa dan Marwah, gunting rambut atau cukur, selesai. Kemudian kita bersemayang di Masjidil Haram, pahalanya 1000 kali ganda. Kita melawat di sekitar Mekah, ziarah. Mana dia Jamal Nur, mana dia Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi dengan bersama Sayyidina Abu Bakar sebelum berhijrah. Bagaimana binatang menolong Nabi Muhammad SAW, termasuk labah-labah. Bagaimana Gua Hira yang jaraknya lebih kurang 7 kilo dengan Mekah. Nabi pergi 2-3 hari dan duduk di sana berhari-hari, bersendirian, bertakarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pula kubur-kubur dan sebagainya. Kita lihat pula Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat berlaku pertarungan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan syaitan yang menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semua ni kita ziarah. Lepas itu kita ziarah pula ke Madinah, bersemayam di Masjid Nabi. Kita pergi pula ke Uhud, kita tengok tempat-tempat sejarah. Kita pejamkan mata. Imagine, bayangkan bagaimana kerajaan Madinah yang kecil dapat menumbangkan Rom dan Parsi, kuasa besar dunia. Di atas kekuatan apa? Kita cuba bayangkan berada di Madinah itu. Keagungan pemerintahan Islam. Setelah kita bayangkan, kita dapat rasai melihat itu, kita kena ziarah satu lagi tempat suci kita, iaitulah Masjidil Aqsa. Sebagai seorang lelaki yang merdeka, perempuan yang merdeka, kita kena ziarah tempat itu, tapi tak berdaya. Kerana masjid itu dikuasai oleh Yahudi sekarang ini. Dikuasai oleh Yahudi. Termasuk mereka membakar sebahagian daripada Masjid Ibrahim, Masjid Nabi Ibrahim. Mereka sedang mendarah bumi itu. Bila kita dapat ziarah tempat itu, kita kena terus berusaha. Kita kena terus bekerja, hadirin sekalian, membantu pejuang-pejuang supaya mereka ini, masakan mereka berjuang bagi pihak seluruh umat Islam. Walaupun kita lihat kesedaran kebangkitan umat Islam secara umum tinggi, tetapi hadirin sekalian, negara Arab, pemimpin Arab masih jauh tertinggal ke belakang. Perubahan berlaku di negara yang bukan Arab lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara Arab. Tak apalah, kita lihat perkembangan itu amat menakjubkan kita. Hadirin sekalian, kita berdoa, berusaha membantu terus perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa. Sempena dengan malam memperingati Badar ini. Badar dah berlalu, kita kenang sebagai sejarah. Kita ambil butir-butir pengajaran. Yang kita berhadapan sekarang, macam mana nak bebaskan Baitul Maqdis. Kerjasama seluruh umat Islam dan mereka yang berjuang di atas kemanusiaan. Kita pula hadirin sekalian di negara kita, banyak perkara yang berlaku. Dalam banyak-banyak itu saya nak sentuh satu perkara yang amat menyayat hati. Mutakhir ini berlaku. Mutakhir ini 10 tahun kebelakangan ini. Iaitulah masalah pembuangan anak. Terengganu ni banyaklah. Terengganu ni hebat. Ahli sains ni pun banyak. Boleh cipta meracun. Bila meletup sampai anak melambung.
20 meter ke atas tersangkut atas pokok. Hebat. Tapi tu kita cerita lain lah. Tapi malam ni kita nak tumpu sedikit hal masalah pembuangan anak. Angka yang dikeluarkan di parlimen amat mengejutkan kita. Jumlah anak yang didaftarkan tanpa tahu siapa bapaknya sudah melebihi 250,000. Terkejut kita. Yang paling mengejutkan lagi, tuan-tuan berada di sini tadi katalah daripada pukul 10 lepas tarawih sampai pukul 12, sudah kurang 2 jam. 2 jam tuan-tuan berada di sini, 8 orang lahir anak luar nikah sebentar tadi. 15 hingga 17 minit lahir seorang anak luar nikah sekarang di Malaysia. Satu perkara yang cukup mengejutkan kita. Warta berita sekarang kita tak tergamak nak tengok. Hari-hari jumpa bayi yang dibuang. Di Petaling Jaya, di Selangor, di Pulau Pinang, di Melaka, macam-macam. Ada yang dibuang itu budak tu umur dah 2 bulan. Saya bersyarah perkara ini baru ini di Taipei dengan Nga Koming, China. DAP. Dia kata dulu orang Cina datang Melaya cukup miskin. Mereka kerja di lombong biji, mereka kerja di antaranya baiki basikal, termasuklah cuci najis, itu kerja orang Cina. Mereka dapat anak banyak, mereka tak mampu pelihara. Dihadiahkan anak itu pada orang Melayu. Banyak orang Melayu pelihara anak Cina. Di Pulau Pinang banyak. Terengganu ni kerana orang Cina sini kurang, tuan-tuan tak boleh rasa apa yang saya cerita ni. Di Pulau Pinang, di Perak, biasa orang pelihara anak Cina. Cina beri anak. Artinya dia tak bunuh anak itu kerana terlalu miskin dia beri. Ada 2 perkara berlaku di Malaysia, tak berlaku di dunia lain. Saya round dunia ni banyak tempat dah juga. 30 tahun khidmat dalam siasat, dalam NGO, pergi merata juga dunia ni. 2 perkara special Malaysia tak berlaku di negara lain. Yang pertama, buang anak. Tak ada di negeri lain. Hatta di Afrika, negeri miskin, budak-budak mati kerana kerana miskin, kerana tak cukup makan. Buang anak jarang dengar berita. Yang kedua, negeri lain tak ada, Malaysia ada, iaitu mak rempit. Ini special, hanya ada di Malaysia. Negeri yang paling banyak motosikal dalam dunia ni, bernisbah dengan penduduk, Vietnam. Vietnam ni kereta kurang, kerana dia negeri komunis, dia hadkan penggunaan kereta. Yang banyak motosikal. Ratus ribu pagi-pagi itu motosikal keluar untuk pergi kerja. Tapi malam tak ada pertandingan motosikal, tak ada. Saya pun terkejut. Bagi tu punya banyak motor. Kalau di Malaysia, bumur rumah pun dia khabar. Di Indonesia, rakyatnya ramai, motosikalnya banyak. Tak ada mak rempit. Malaysia saja ada benda ni. Ni 2 perkara istimewanya Malaysia. Mak rempit, buang anak. Hadirin sekalian, nak selesai perkara ini, macam-macam orang beri pandangan sekarang. Pemuda beri pandangan begitu, orang ni beri pandangan begini. Memanglah sementara menunggu pelaksanaan hudud, kerja-kerja lain kena dibuat. Hal kemasyarakatan, hal buang anak ni bukan soal parti. Bukan soal mu, bukan soal aku. Kita kena ambil tanggungjawab bersama. Hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar di kampung, di mukim, supaya hadirin sekalian gejala ini tidak berlaku. Ya, ada negeri nak buat sekolah untuk kanak-kanak perempuan yang mengandung. Eloklah ambil bekas Ketua Menteri Melaka jadi guru besar. Elok. Bagi saya nak kata tentang pun tidak, ya pun tidak. Kalau nak buat sekolah untuk melindungi mereka yang telanjur ini, bagi saya tak ada masalah. Tapi nahi mungkarnya mesti berjalan serentak. Setuju ke tidak? Bila menentang kemungkaran tak buat, sekolah kita buat, lagi seronok lah. Mengandung kita pergi Melaka. Ada tempat di Melaka.
Kalau itu berlaku hadirin sekalian macam kita menyuburkan. Tapi kalau dah terlanjur ini, kita selamatkan mereka melalui pendidikan. Tapi supaya jangan berulang perkara itu, nahi mungkarnya berjalan. Polis, orang kampung, masyarakat, semua kerjasama untuk kita halang kejadian buang anak ini. Dan permudahkan perkahwinan. Setuju ke tak? Permudahkan perkahwinan. Sah. Yang buang anak ni bukan kerana kemiskinan, tapi kerana persetubuhan di luar perkahwinan. Betul ke tak? Kalau kerana miskin orang tak buang anak ni hadirin sekalian, tapi kerana kita kata persetubuhan di luar daripada perkahwinan ni yang jadi macam ni. Sampai 250,000 dah yang daftar itu tak termasuk yang buang umur 4 bulan, 5 bulan yang dibuang di klinik-klinik secara haram. Kalau campur itu semua, negara kita sudah menjadi darurat moral. Penyelesaiannya berbagai cara. Salah satunya, kita menawarkan perkhidmatan bila kita ambil alih Putrajaya nanti. Boleh ke tidak? Cuba bagi kerjaan baru pula buat. Kalau kita pun gagal dalam masa 4 tahun, 5 tahun, tukar balik pada pemerintahan lain. Boleh tak rakyat buat begitu? Tapi kenapa rakyat Terengganu ni lihat sangat? Esang. Dia ada esang berapa sen tu. Ini yang jadi masalah. Cuba bagilah kerajaan pusat itu. Biar kita pula pegang TV. Kita pula pegang akhbar. Kita pula buat. Macam mana? Tengok. 5 tahun, 10 tahun. Kadar buang bayi ini turun ke tidak? Kadar jenayah turun ke tidak? Kadar rasuah turun ke tidak? Kalau tak turun, patah balik. Selepas 5 tahun atau selepas 10 tahun. Banyak dah rakyat dunia lain buat macam tu. Di sini dedahlah apa kepincangan. Tengoklah dalam warta berita sekarang ni. Iran buat peluru pandu baru. Al-Mahdi buat kapal terbang tanpa pemandu. Iran buat kapal terbang tanpa pemandu sekarang. Wahidulahum mastata'tum min quwwah. Dia buat. Saya kata tak hebat. Iran buat kapal terbang tanpa pemandu. Malaysia lagi hebat. Kita ada kapal terbang tanpa enjin. Kita hebat lagi. Jadi hadirin sekalian, kita semua kena lihat. Sebab itu saya harap, tolonglah hadirin sekalian buat perubahan. Beri kerajaan baru mentadbir. Kita lihatlah ekonomi dalam sosial. Kalau gagal, pergilah ke mana parti lain pula. Gagal parti itu, pergilah pada orang lain pula. Sebab 5 tahun sekali kerajaan itu kena minta mandat daripada rakyat. Kita lihat sekarang perubahan yang berlaku di Kelantan dah 20 tahun. Rakyat masih suka. Duduklah. Pulau Pinang. Saya tak tahulah, tapi pada pandangan saya, taubat tak kalah. BN boleh berangan lah. Mungkin beberapa tempat BN akan hilang deposit di Pulau Pinang nanti. Dengan perubahan yang ada sekarang. Di Selangor pun macam tu. Terengganu kita harap tolong buat perubahan. Kalau kita dapat kerajaan pusat, 5 tahun pun rasuah makin naik. Keadaan sosial makin teruk. Patah balik. Ataupun pilih ke mana pun. Supaya kita hadirin sekalian, kita mau pemerintah lakukan yang terbaik kepada rakyat dan kepada ummah. Dan mengangkat martabat Islam setingginya. Sekadarilah ucapan saya pada malam ini hadirin sekalian. Malam Badar. Semoga kita terus berpuasa dan tamat Ramadan tahun ini. Dan kita rayakan kemenangan Syawal dengan kemenangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.